Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kami ingin membentangkan slide tugasan kumpulan kami yang bertajuk Krisis Air di Selangor. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan ahli-ahli kumpulan yang terdiri daripada Faiz, Asrul, Yazid, Haziz, Sofi dan Muhammad Yusof. Berikut adalah isi kandungan yang akan kami bentangkan yang bermula dari pengenalan, latar belakang dan analisis kes, kaedah rundingan bagi menyelesaikan masalah krisis dan akhir sekali kesimpulan. Baiklah, pengenalan. Krisis air di Malaysia telah mendapat perhatian daripada segenap lapisan masyarakat di seluruh dunia. Krisis air ini disebabkan oleh peningkatan permintaan, ketidakselarasan dalam bekalan air, wujudnya lompang dalam pengurusan lembangan sungai dan peningkatan jumlah penduduk. Krisis ini akan berpanjangan sekiranya berlaku kekurangan bekalan air bersih, di mana peningkatan dalam permintaan dari masa ke semasa dan penangguhan dalam program penambahbaikan yang merangkumi kerja-kerja pembaikan, menaik taraf atau menukar aset dan pengagihan air semasa. Seterusnya adalah latar belakang dan analisa kes krisis air di Selangor. Selangor merupakan antara negeri yang terkaya di Malaysia selain pusat penjanaan ekonomi negara. Namun, negeri ini mempunyai kadar kekerapan terputus bekalan air yang sangat tinggi. Selangor berhadapan dengan bekalan air di kediaman masing lebih kurang nisbah 2 kali dalam sebulan. Pada tahun 2019, tidak kurang 10 kali gangguan air yang berlaku. Masalah ini rata-ratanya berpunca daripada paip bocor, aduan kualiti air, kes tekanan air yang rendah serta aduan masalah gangguan air. Namun pada tahun lepas 2020, antara dua kes yang terbesar berlaku krisis air ialah penghentian dua loji rawatan air di Sungai Semenyih dan Bukit Tampoi akibat pencemaran di Sungai Batang Benar, dan lagi satu adalah 29 kawasan di Petalim mengalami gangguan tidak berjadual susulan kejadian paip pecah di Bukit Jelutong. Berikut adalah paparan antara punca-punca utama masalah air di Selangor yang kita tahu. Yang pertama adalah sumber yang tidak mencukupi. Seterusnya, sistem air tidak diselenggara dengan kerap. Penggunaan per kapita air agak tinggi, pencemaran sungai akibat pelepasan sisa, kekerapan kes paip pecah dan akhir sekali ketiadaan rizab. Kaedah rundingan bagi menyelesaikan masalah krisis air di Selangor. Ramai yang mengkritik kerajaan Selangor yang dikatakan tiada pelan penyelesaian masalah air selepas kejadian sama sering kerap berlaku. Mereka beranggapan kerajaan negeri hanya pandai mengambil tindakan reaksi setiap kali gangguan air berlaku, bukannya penyelesaian jangka panjang dengan pelan tersusun dan mampan. Ini membuatkan penduduk negeri Selangor sudah bosan dengan jawapan yang diberikan oleh pihak kerajaan negeri. Berikut adalah merupakan antara keratan-keratan akhbar yang menunjukkan pelbagai pihak ingin bekerjasama dalam mencari penyelesaian pada krisis ini. Seterusnya adalah kaedah rundingan bagi menyelesaikan krisis air di Selangor. Seperti sedia maklum, pelbagai kaedah rundingan telah dijalankan dengan pelbagai agensi, kementerian serta NGO bagi menyelesaikan masalah ini. Namun sehingga kini tiada jalan penyelesaian cukup berkesan bagi menangani masalah air di Selangor. Rakyat sering meluahkan keluh resah mereka akan kelangsungan hidup mereka dengan perlu memikul baldi atau tong yang berat untuk mengisi air. Selain itu, para pengusaha kedai atau restoran makanan terjejas teruk dengan ketiadaan air di premis mereka selain terpaksa menutup sementara perniagaan mereka. Berikut adalah antara kaedah-kaedah yang kaedah perlindungan yang telah dilakukan bersama dengan pelbagai agensi, kementerian dan serta NGO. Dan akhir sekali adalah kesimpulan. Melalui kesimpulan ini kita boleh simpulkan pihak kerajaan dan pihak-pihak lain sedang berusaha untuk menyelesaikan krisis ini kerana ia melibatkan masyarakat di seluruh negeri itu dan juga ekonomi negeri itu sendiri.
Rundingan dari pelbagai pihak semestinya sentiasa berlaku untuk mencari penyelesaian terbaik dan berkala kerana ia juga melibatkan kos yang banyak serta kerjasama semua pihak. Maka kesimpulannya yang boleh kami simpulkan di sini ialah pengurusan dan penggunaan air yang cekap serta efisien. Selain itu, tindakan tegas oleh kerajaan selain pemantauan berterusan hendaklah dilakukan dengan efisien supaya dapat mengurangkan kekerapan berlakon krisis air di Selangor. Rundingan di antara pihak NGO dan pihak berkuasa dengan masyarakat hendaklah dilakukan dalam keadaan yang baik dan kerjasama untuk mencari penyelesaian bukannya mewujudkan konflik. Baiklah, sekian daripada kami. Assalamualaikum dan terima kasih.